Dan bagi memahami lebih lanjut, kita bersama fellow kanan Majlis Profesor Negara Dr. Jenery Amir yang kini berada di talian. Dr. Jenery, mandat DUN Sarawak akan tamat pada April 2021. Adakah ianya boleh ditangguhkan lagi dan apa peruntukan perundangan yang perlu kita fahami di sini? Tidak dapat ditangguhkan kerana mandat itu akan berakhir pada bulan April tahun depan. Jadi mau tidak mau pilihan raya negeri Sarawak perlu diadakan dalam tempoh selepas dibubarkan Dewan Undangan Negeri dalam tempoh 60 hari. Jadi ini tuntutan perlembagaan dan mengikut perlembagaan negeri Sarawak di bawah pasal 4 perkara 21 harus ataupun wajib diadakan pilihan raya itu. Jadi ini perlu difahami oleh semua pihak. Walaupun kita faham dalam keadaan kita perlu menyeimbangkan antara kesihatan rakyat dengan tuntutan demokrasi, jadi memang ini suatu perkara yang amat sulit. Bukan mudah, ini pertama kali kita adakan. Kecualilah darurat diisytiharkan. Darurat diisytiharkan di Sarawak kerana kes-kes tentu. Kerana mungkin katakan kalau kes jangkitan sudah meningkat mendadak, jadi tidak ada pilihan bagi kerajaan. Dan kerajaan persekutuan berhak untuk mengisytiharkan darurat. Dan sebenarnya darurat pernah diadakan di Sarawak selepas tercetusnya peristiwa 13 Mei pada tahun 1969. Apabila pilihan raya negeri Sarawak ditangguhkan. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila berlaku krisis Ketua Menteri Sarawak pada tahun 1966 juga diisytiharkan darurat. Jadi kemungkinan berlaku dan kemungkinan juga pihak kerajaan persekutuan memikirkan perkara ini kalau keadaannya sudah tidak dapat dielakkan untuk memungkinkan pilihan raya negeri Sarawak itu dapat ditangguhkan. Baiklah, Doktor, jika kita lihat kepada situasi semasa yang melanda negara ketika ini, apa mekanisme terbaik untuk mengadakan PRN Sarawak itu? Sebagai contoh, pengundian boleh dilakukan dalam beberapa fasa atau pelaksanaan undi pos, Doktor? Ya, ini perlu difikirkan. Harus diingat, satu ketika dahulu, untuk pilihan raya negeri Sarawak diadakan hampir ada sekitar sampai 10 hari. Kemudian diturunkan disebabkan kecekapan Suruhanjaya Pilihan Raya. Dan sekarang kita adakan 1 hari. Jadi mungkin boleh difikirkan bukan hanya 1 hari, tapi dilanjutkan tempohnya kepada lebih panjang lagi. Kerana untuk memberi peluang kepada orang ramai untuk memastikan berlakunya penjarakan sosial dan beri peluang kepada lebih ramai pengundi. Kerana harus diingat kalau hanya diadakan 1 hari, kemungkinan besar dari segi peratusan yang akan turun mengundi akan jatuh mendadak kerana para pengundi tidak akan berani turun untuk mengundi. Dan ini sudah itu akan menjejaskan dari segi demokrasi dan juga kemungkinan juga dari segi pengundian dan seterusnya keputusan pilihan raya. Ini perlu difikirkan dengan dalam oleh SPR, mungkin dengan memikirkan kemungkinan itu. Yang kedua, kemungkinan juga undi pos dan juga mungkin undi lah. Ataupun mungkin kita boleh belajar pada apa yang dilakukan oleh negara-negara seperti Korea Selatan, Singapura dan New Zealand yang telah pun mengadakan pilihan raya ketika COVID-19 ini melanda negara mereka. Baiklah, terima kasih Dr. Jenery Amir di atas perkongsian itu tadi.